Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah 9 hari kita berpuasa. Sudah tak sedar kan? Malam ke-10 dah hari ni. InsyaAllah saya akan sambung lagi Hati-hati menjaga hati, bahagian ke-9. Semalam dah cerita pasal meter jiwa ataupun spiritual meter, zon taqwa. Hari ni saya akan cerita lebih lanjut mengenai dengan zon nafsu pula. Okey, sebelum kita mulakan, insyaAllah kita teruskan malam ni dengan umur kita Al-Fatihah sambil kita niatkan untuk kita dapat dapatkan ilmu ni dan semoga kita dapat amalkan dia supaya kita dapat bermanfaat pada kita dan pada semua orang, insya-Allah. Supaya kita dapat amalkannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Okey. Zon nafsu yang kita dah tahu tu semalam boleh atasi kalau kita cepat-cepat sedar dan cepat-cepat kita munculkan sifat dari zon takwa. Macam saya pernah cerita kalau kita dalam keadaan marah, iaitu kalau zon nafsu tu kat negatif tu kan, kemarahan. So kita kena cepat-cepat munculkan sifat-sifat dari zon takwa ni. Kita kena tahu apakah sifat-sifat zon takwa yang perlu kita munculkan supaya kita dapat atasi ataupun tangani sifat-sifat dalam zon nafsu tu. Perlunya kita jadikan ni sebagai kalau kita kata zon nafsu tu sebagai negatif kan, zon takwa ni kita nilai sebagai menjadi positif. Supaya bila kita tahu dia tu negatif, kita jadikan dia positif. Sekurang-kurangnya ada perubahan dari nilai negatif yang besar kepada nilai yang lebih kecil. Kalau kita ikut macam matematik lah, simple matematik. Kalau dalam zon nafsu tu adalah negatif 2, contohnya negatif 2, kita kena naikkan dalam zon takwa tu positif 4 untuk kita dapatkan positif 2. Atau kita dapatkan positif 3, at least kita dapat positif 1. Minus 2 campur 4 dapat 2. Atau minus 2 campur 3 dapat 1, positif 1. Ataupun minus 2 kita campur dengan positif 2 jadi kosong. So kita neutralizekan dia. So kalau kita nak tengok apakah itu zon takwa, ni okey. Ni zon takwa. Kalau kita tengok ni meter jiwa dia. Meter jiwa. Okey, kalau tengok positif 1, kenali diri. Kenali diri, atau dia clear tak clear ni macam cahaya ni. Positif 1, kenali diri. Positif 2 iaitu bekerjasama, hidup bermasyarakat. Plus 3 pula adalah kekuatan diri. Kita kuas penguasaan diri kita. Positif 4 atau plus 4 adalah kita kuasai diri. Tadi tu kekuatan diri. Ni plus 4 is kuasai diri. Okay, and then plus 5 is optimistic. Menjadi optimistic. Plus 6, ni pengabdian. Kita dah jadi lebih pada ni di tempat syarat apa semua. Plus 7 is positive 7 is zuhud. Plus 8 pencerahan, dia paling tinggi lah. InsyaAllah saya akan kupas lebih lanjut berdetail apakah dimaksudkan dengan zon takwa ni. Kalau cerita tadi kan positif 1, ingat lagi tak minus 1 apa dalam masa kat meter jiwa untuk zon nafsu tu? Minus 1 adalah apa dia? Penonjolan diri kan. So kita tengok dekat sini positif 1 pula adalah kenali diri. Dalam kenali diri ni sebenarnya kita belajar kenali diri kita. Kita sayangi diri kita. Kita dalami ilmu yang untuk tahu akan diri kita ni. Kita belajarlah tentang diri kita ni. Selalu saya teringat apa Prof semua yang cakap, macam mana nak sayang orang lain kalau tak boleh sayang diri kita sendiri. Macam mana kita nak maafkan lain, tak maafkan diri kita. So kita kena kenali diri kita, sayangi diri kita, baru kita boleh sayangi makhluk yang lain. InsyaAllah. So sebenarnya semua persoalan yang berlaku bermula pada kita asyik rasa apa? Kita betul, orang lain salah. Kalau kita rasa kita betul salah, dia benda itulah dia start yang negatif 1 tu bila penonjolan diri tu kan. So kita perlu ingat bagaimana emosi kita ni
akan mula dikuasai nafsu bila kita berada dalam -1. So di mana kita rasa kita yang betul tadi kan. So dari situlah kita akan seterusnya jadi marah, tamak, kita rasa takut. So untuk kita dapat selesaikan apa saja yang kita hadapi ni, perlunya kita timbulkan sifat saya yang salah dan orang lain yang betul. Ni tak mudah nak buat ni Ni saya belajar ni pada Pak Nas. Masa Pak Nas saja mula macam mana nak buat ni kan? Macam nak cakap orang lain orang lain betul, saya salah. Tak mudah tau. Macam saya kata saya salah, orang lain betul. Terutamanya bila kita hadapi situasi di mana kita memang yakin dia salah, kita betul. So macam mana kita nak ubah menjadi kita amalkan saya salah, dia yang betul. So bila kita hadapan situasi ini kan, dia mungkin buat kita tak puas hati, tapi adalah penting untuk kita tahu dan praktikkan. Kita latih diri. Mula dengan cakap dalam hati. Okay, saya salah, dia betul. Kita start train ourselves, latih diri kita dengan kita buat dalam hati dulu. Okay, saya salah, dia betul. InsyaAllah. Bila kita rasa saya salah dalam apa jua hal, keadaan jadi baik tau. Kita akan cepat tak akan cepat rasa bangga diri dan marah. Dia situasi paling senang Contoh paling senang macam ni lah. Balik contoh saya seorang suami. Saya balik kerja, tengok bini datang buat air. Buat air Milo ke apa, tiba-tiba rasa, saya rasa macam pahit semacam dia termasin ni, dia letak gula ke letak garam ni kan. So adakah saya marah kata dia salah, saya betul? Kalau saya fikir balik saya salah, dia betul, saya akan fikir cara lain. Saya akan fikir, mungkin aku salah sebab aku tak fikir dia satu hari dia buat kerja macam-macam kan. Aku tak tanya dia pun, dia penat ke tak penat ke, tahu-tahu minta air je. Sebab tu mungkin dia letih, dia tak dalam keadaan tak tenang ke apa, dia terbuat air silap. Mungkin salah aku kat situ. So kalau kita rasa tak apalah, kita salah dia betul, dia pun kata dia salah, kita betul, insya-Allah kita akan berdamai. Tak ada nak marah-marah semua tau. So dari situ pentingnya kita amalkan positive one ni, kita kenali diri kita ni kan. So kalau kita go for satu lagi tahap, positive two. Positive two ni adalah bekerjasama dan hidup bermasyarakat. Dalam plus two ni, kita akan bekerjasama dengan apa jua keadaan dan kita akan lebih toleransi. Kalau ada apa-apa situasi di mana ada selisih pendapat ke, kita dapat kerjasama dengan keadaan, kita amalkan yang tadi kan, salah, saya salah, orang yang betul. So benda jadikan baik, kita akan lebih mudah faham orang lain, bekerjasama, hidup bermasyarakat. Kita kenal masyarakat ni, tadi kenal diri kan, ni dah go beyond. Kita kenal sekeliling kita, jiran-jiran kita, our community. Tak kira adik-beradik ke, jiran-jiran ke, rakan sekerja ke, silaturahim tu dapat dieratkan lagi dan kehidupan kita akan menjadi lebih harmoni. Kat tempat kerja juga kita jadi seorang team player, boleh sebut team player tu kan, semangat berpasukan, dan kita dapat bekerja sebagai satu tim, satu pasukan. Sifat toleransi kita dalam apa jua keadaan, tak kira lah melibatkan bos ke, pekerja kita ke, atau rakan kerja ke, akan buat segala kerja berjalan dengan lebih lancar. Dan bila berurusan dalam perniagaan atau apa saja, kita akan berfikirkan sama-sama dapat keuntungan. Tak kira tak penting diri. Kita win-win situation kan. Kalau siapa ikuti yang Stephen Covey tu kan, 7 habits of effective people tu. Satu dia kata apa? One of it, understand others before nak orang lain faham kita kan. Benda tu ada, kita faham orang lain, dapat hidup bersama. Dan satu lagi, kita win-win situation. Kita nak win-win. Kita tak pentingkan diri sendiri, kita nak sama-sama dapat manfaat, dapat benefit dia. InsyaAllah. So satu lagi dalam positive 3 pula, kekuatan diri. Positive 3 ni, plus 3 ni, kita cerita pasal kita bina kekuatan kita ni, dapat menahan diri kita daripada sifat marah, dapat kawal emosi kita. Bila kita ada negative 2 apa? Minus 2, marah kan. Kalau kita dapat kekuatan diri, plus 3. So marah negative 2, plus 3 kita kuasai diri, kita dapat kawal marah tu. So become apa? Plus 3 minus 2 dapat plus 1. So plus 1 kita masih dapat kenali diri kita. Kita masih dapat plus tu. Yang penting kita nak plus. Di saat kita mungkin sedang marah, pasangan kita munculkan plus ni, insya-Allah kita dia akan jadi baik-baik aja. Bila kita munculkan plus 2, tu kita buat plus 3 pula kuasa diri kita ni.
kekuatan diri kita. Barulah kita dapat berdepan dengan pasangan dan katakan, okey, yang saya salah, dia betul. Bila kita dapat kekuatan diri benda ni kan, bila kita latih diri, insya-Allah kita dapat timbulkan sifat plastri ni, kita dapat elakkan pertengkaran atau memudaratkan lagi keadaan yang kalau tengah tak best tu kan, antara kita dengan partner kita ke dengan siapa sajalah. So untuk kita mantapkan akidah kita dan ibadah kita juga sempurna, sentiasalah kita latih diri untuk dapatkan kekuatan diri ni dengan membina akhlak yang baik. Kena ingat macam saya selalu pesan, Agim selalu pesan, yang saya ingat dalam diri saya, 3M. Mula dengan diri sendiri. Kita mula dengan hal yang kecil. Kita mula dengan saat ini. So saat kita latih diri. Daripada benda kecil kita latih diri. InsyaAllah. Kita jangan jadi mangsa ilusi ilmu. Buat Agim cakap kan, selagi tak latih diri, kita tak dapat kekuatan diri ni. Dan macam mana kita nak dapat positif 4? Kita nak kuasai diri. Positif 4 ni kuasai diri. So macam contoh kuasai diri ni is, kalau relate dengan apa yang Paul Semuanya ajar pun, is more tu macam mana kita redha dengan apa jua keadaan. Di saat kita dapat musibah, kita kena terima dengan redha. Tak kira nasib kita, sebab kita tahu apa yang Allah bagikan itulah yang terbaik. Nasib yang terbaik yang Allah letakkan. Dengan penguasaan diri kita ini, insya-Allah kita akan menjadi redha dalam apa jua keadaan. So dengan menimbulkan sifat positif 4 ini, kita sebenarnya akan menjadi lebih tenang. Kita akan menjadi lebih relax. Kita terima dan mengelakkan kita daripada takut, resah, risau dan panik. Ingatkan, takut, resah tu apa? -4. Resah -5, risau -5 kan. Dan panik. So kita kena timbulkan benda ni kan. So apabila kita dapat kuasa diri kita ni, kita akan menjadi master of situation. Master of situation means kita dapat kuasai diri kita dan dapat kuasai suasana. Tak kira lah apa jua datang. Kan ingat lagi formula kehidupan yang saya pernah kongsikan, yang Profesor Muhaya terangkan. Ingatkan, apa jua peristiwa datang, apakah respon kita, itulah hasil kehidupan. So kalau peristiwa itu negatif ke positif ke, kita respon kita positif, kita dapat kuasai diri kita, kuasai suasana, insya-Allah hasil dia pun akan baik-baik aja. So dalam kita berjaya menguasai diri kita ni, kita akan menjadi orang yang tak terkesan dengan orang lain. Bahkan kita ada, bila ada buat sesuatu yang tak baik pada kita, kita mampu tersenyum, kita doakan dia, kita maafkan dia. InsyaAllah. So tak kiralah apa juga, kalau kita tak terkesan dengan orang lain, that means kita hidup dari dalam ke luar, bukan luar ke dalam. So apa saja orang buat pada kita, insya-Allah kita akan senyum, kita akan doakan dia, kita maafkan dia, insya-Allah. Benda-benda baik-baik aja. So then it will goes to positive 5. Macam mana kita ni, yang kalau sifat takwa yang positive 5 ni adalah optimistic. Masa inilah bila kita dah redha, bila orang redha, dia akan menjadi fokus pada solusi, pada solution. So inilah dia akan menjadi seorang yang kreatif. Kreatif ni muncul. Kreatif ni bukan saya kita talk about cakap pasal kreatif yang pandai melukis, pandai kreatif in terms of arts tau. Tapi kreatif in terms of dia akan dapat macam ilham in terms of solution. Be kreatif dalam solution apa nak dibuat kan. Sebab dia boleh hasilkan sesuatu tanpa ada perasaan putus asa tau. Dia boleh berfikir di luar kotak dan boleh mendapatkan kejayaan dan keajaiban dalam hidupnya. Not just solution. Macam dia, contoh macam ni lah. Paling senang pandemik kita ni kan. So kita memang dapat musibah. Everybody been affected dengan pandemik COVID-19 ni. Ataupun macam Pak Nas cakap akademik COVID-19. So apa yang kita belajar daripada dia? So bila orang yang redha dengan keadaan yang terima ni, dia menjadi seorang yang kreatif. Dia dapat solusi instead of dia meratapi, dia putus asa, dia kecewa, frust dengan apa yang berlaku. Dia menjadi seorang yang fokus pada solution. Dia fikir what is the best, what I have to do to survive. Untuk bukan saya bantu di sini, dia fikir orang lain. Macam ni dapat membantu, memberi manfaat pada orang lain sama. Sebab tu tengok orang yang berjaya dalam masa pandemik ni kan, dia berjaya dalam bisnes dia orang. Dia berjaya dalam apa yang dia buat ni. Dia fikir macam mana aku boleh manfaatkan orang lain. Paling senang ni lah yang buat apa orang kata face mask extension belakang untuk orang perempuan kan. Tengok dulu kita fikir sangkut sini je.
So ada yang buat extension, ada yang lebih kreatif sampai manik-manik apa semua tu kan. So make easy, beri manfaat pada orang lain, sambil pada masa yang sama dia orang pun dapat keuntungan dari situ kan. Generate some income for them as well. So kalau kita tengok contoh lah, kalau Mak Saleh kalau tahu Harry Potter kan, J.K. Rowling ni kan, no, dia tak pernah putus asa tau. Dia orang macam ni, dia konsisten, dia konsisten dalam berusaha. InsyaAllah dia akan dapat jalan dia, walaupun berkali tolak ataupun penerbit buku tu kan, dia continuous, dia very constant dalam dari segi apa, usaha dia, dia percaya, dia believe. Boleh, benda ni boleh. Itulah orang yang kreatif ni, dia akan dapat solution dia akan go for it. Dia tak step back, putus asa dan jadi takut, jadi risau. Okay, positif 6 pula dia cakap, positif 6 kan, bila orang dah kreatif ni ke positif 6. Inilah kalau yang dalam Prof Maya PMC plus 6 panggil kan, this where kita nak sampai, macam orang kita ni nak sampai tahap ni, iaitu jadi pecinta tanpa syarat, apa semua kita bahagia tanpa syarat, sayang orang tanpa syarat. Jadi kita bila tahap ni, motivasi kita selalunya fokus pada orang lain aja. Kita abdikan pada orang lain. Kita memberi pengorbanan pada orang lain, kita beri ketulusan kepada orang lain, kita bantu tanpa ingin dibalas budinya, kita sayang semua orang tanpa syarat, keikhlasan kepada ummah, masyarakat, dan kita sayang semua makhluk Allah. So orang plus 6 ni, dia sedar yang kita hanya hamba Allah. Kita khalifah pada dunia dan pegang pada prinsip apa tau, plus 6 ni, life is not about me, it's about others. It's not about me. Kita jadi fikir tentang umati kan, kita apa yang memberi manfaat pada orang lain. So adalah apa jua yang dilakukan, niatnya hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat dia kerana Allah dan ingin bantu orang lain. Keuntungan yang diperoleh juga, apa yang difikirkannya adalah untuk bersedekah dan bantu orang lain. Tak kiralah di rumah ataupun di tempat kerja. Orang plus 6 ni, orang yang plus 6 dia akan ringan tulang. Dia tak mengingatkan kebaikan, dia selalu tak mengingatkan kebaikan dia pada orang lain. Instead dia ingatkan kebaikan orang pada dia. Dia ingat benda tu ya. Dia terfikir pasal orang lain ni. Life's not about me, it's about others. Itulah plastik yang kita nak ni. Dapat plastik ni pun, masya-Allah, tak mudah, tapi kita boleh, insya-Allah kita akan latih diri kita untuk kita dapatkan sifat plastik ni dalam diri kita. Insya-Allah kita dapat atasi sifat-sifat zon nafsu tu. So dalam kita menjaga hati kita ni, memang penting untuk kita tahu apakah nilai sifat yang kita ada. Dapat plus 6 pun dah, alhamdulillah, syukur nikmat. Boleh dapat plus 7 lagi. Plus 7 ni positif 7 ni zuhud. Bila kita berada pada kedudukan ni, Allah Akbar, dia dah meletakkan dunia tu hanya di tangannya, bukan di hati. Dalam hati dia apa? Hanya Allah aja. Lebih banyak doakan orang lain. Banyak doakan orang lain daripada dia sendiri. Dapat duit, hilang duit atau hilang duit, tak ada rasa. Dia tak ada hati pada hatinya, dia akan memberikan hatinya pada dakwah ataupun apa-apa sahaja pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kalau siapa tahu kisah sahabat Nabi Rasulullah SAW, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Di saat masa Rasulullah berkata pada sahabat kita ni, yang masa tu Rasulullah perlukan dana untuk berperang, dan dia minta untuk sahabat dia untuk menginfakkan harta mereka untuk kerajaan Allah. Ada yang memberikan sebahagian harta mereka, tapi Abdul Rahman bin Auf ni, Masya Allah, dia memberikan 100% harta dia. Tak ada rasa lagi dengan harta yang dia lebih fikirkan apa yang diperlukan untuk jalan Allah. Walaupun sahabat-sahabat lain ada yang menyoalkan tindakan dia kan, apa yang ditinggalkan untuk isteri dan anaknya, dia jawab senang je. Bila dia kata, aku menikahkan Allah dan Rasulnya kepada keluargaku. So dia yakin jalan Allah yang dia macam dia serahkan segala kepada Allah. Walaupun diberikan hartanya, keesokan harinya rezeki Allah SWT terus melimpah padanya. Sebab diberkati Allah. Dia memang masya-Allah. Dia orang macam ni, dia memang dah, dunia tu dah tak dekat ni, hati dia hanya Allah. Apa saja hidup kerana Allah, semuanya kerana Allah, bersama Allah. So kalau macam ni, Allah SWT akan pemudahkan kita untuk apa segalanya kan. Semoga kita semua dapat sampai ke tahap ni lah, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, plus 8 adalah pencerahan. Apa saja kita lihat di dunia ni adalah Allah.
Di saat musibah dia ingat Allah, di ujian dia ingat Allah. Walaupun diuji anak dia meninggal, dia ingat Allah. Dia katakan bila Allah anak dia pergi dulu, dia kata Allah sayangkan anaknya. Dia sayang pada dia ingat Allah aja. Dia orang ni ibarat wali Allah dah. Memang wali Allah lah. Amat betul orang dapat capai tahap ini kerana semuanya dipelihara Allah SWT. Pandangan dia, perbuatan dia, percakapannya, semua Allah pelihara. So untuk kita capai plus 8 ni plus 8, plus 7 ni, positif 8, positif 7 ni memang tak mudah untuk seperti orang-orang macam kita ni lah. Kita dapat positif 6 ni plus 6 pun Allah cukup besar pada